سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدورا ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكل الكون أنار بنور طه قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا yafqahu aqwalana amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang rahmati Allah, yang dikasihi Allah semuanya. Apa khabar tuan-tuan dan puan pada pagi ini? Kaifa halukum jami'an? Ma akhbarukum? Apa khabar semua pada hari ini? Adakah semua dalam keadaan sehat-sehat saja, ceria? Boleh update sikit tuan-tuan dan puan? Jadi salam Isnin buat semua. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan izinnya kita dapat bersama lagi pada pagi ini untuk minggu yang ni minggu kedua kan untuk bulan November. Dan alhamdulillah bersyukur kita masih lagi diberikan nikmat, masih lagi dapat menghirup udara segar pada pagi ini, ya. Dan kita dapat meneruskan kehidupan harian kita bermula daripada subuh tadi kita bangun solat dan sebagainya. Dan alhamdulillah dengan nikmat iman dan Islam membuatkan kita hati kita bersama ni terdorong untuk bersama dalam majlis ilmu pada pagi ini, tuan-tuan dan puan. Jadi ala kulli hal, di atas semua perkara kita berbalikkan kepada Allah SWT, ya. Kita letakkan setinggi-tinggi kesyukuran. Jadi sahabat-sahabat yang baru masuk, selamat datang, ya. Yang memberi salam, Waalaikumsalam. Okey. Alhamdulillah semua respon baik, sihat. Baik, alhamdulillah. Jadi saya pun begitu pagi ni, alhamdulillah. Cuma hidung sok-set sikit. Tapi itu biasalah. Kan? Kalau tak ada masalah hidung bukan Ustaz Hadi lah. Betul tak, tuan-tuan? Baik, jadi alhamdulillah selamat kembali dari bercuti. Lama tak jumpa, kata Puan Nani. Iya ke? Kita last bersiaran hari tu hari Khamis kan? Last hari Khamis, Jumaat tak ada, Sabtu tak ada, Ahad tak ada. So hari ni jumpa kembali hari Isnin. 3 hari lah kan? 3 hari tak jumpa. Jadi alhamdulillah. Mungkin ada yang rindu kita punya sharing tajuk ni. Tidak. Ya tak? Jadi alhamdulillah hari ni kita dipertemukan kembali. Dan insyaAllah saya harap tuan-puan dalam keadaan yang bersedia, pastikan dalam keadaan yang excited, gembira untuk kita menuntut ilmu Allah ini, insyaAllah, ya. Baik, so boleh bersedia dengan Al-Quran masing-masing. Pastikan tuan-puan berada dalam keadaan yang selesa sebelum kita nak mulakan pengajian kita, insyaAllah. Dan buku nota jangan lupa, alat tulis untuk kita salin apa-apa perkara yang mungkin ianya penting untuk rujukan kita akan datang. Jadi insyaAllah saya harap tuan-puan bersedia untuk semua itu. Jadi bagi memberkati pertemuan kita pada hari ini, insyaAllah kita dahulukan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita teruskan dengan bacaan istighfar, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula.
الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Puan Idora kata, saya dapat dengar je pagi ni start tengah tunggu mesin pakaian. Okey. Baik, Alhamdulillah. Tak apa, boleh dengar-dengar tu okey lah tu. Baik, jom istighfar kuat sama-sama. Alhamdulillah. Jadi, saya harap tuan-puan sentiasa bersemangat ya untuk pagi ni insya-Allah. Sebelum kita meneruskan pengajian kita ni. Baik, jadi untuk pagi ini insya-Allah kita akan sambung ayat tuan-puan boleh tengok kat bawah ni. Sebentar saya buka dulu. Hari ini insya-Allah kita akan sambung ayat 92 sehingga 94 tuan-puan ya. 92 sehingga 94. Muka surat baru hari ni kita masuk. Hari ni kita masuk muka surat baru. Muka surat 62. Muka surat 62. Puan Surya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz dan sahabat, tolong doakan cucu saya yang sedang menjalani operasi jantung. Baik-baik. InsyaAllah sama-sama kita doakan cucu kepada Puan Surya yang akan menjalani pembedahan, dan kita sama-sama doakan agar dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lancar semuanya lah, dan seterusnya diberikan kesihatan yang berterusan insya-Allah. Dan kita doakan juga ada lagi sahabat-sahabat kita yang lain. Puan Nurmina mungkin tak ada pagi ni. Wallahu alam Puan Nurmina ada ke? Puan Nurmina pun akan menjalani pembedahan juga. Jadi insya-Allah siapa yang kenal, sama-sama kita doakan Puan Nurmina. Kenal kot? Siapa geng-geng Quran Circle insya-Allah kenal lah. Jadi kita doakan agar diberi kemudahan juga ya. Dan kepada sahabat-sahabat lain yang masih lagi diuji dengan apa jua kesakitan, insya-Allah kita ikhtiar. Ikhtiar tu penting. Kemudian baru kita tawakal. Tawakkalna 'ala Allah. Apa sahaja ujian yang melanda kita, kita perlu cari ikhtiar untuk kita keluar daripada masalah tersebut ataupun ujian tersebut. Dan akhir sekali baru kita diselangi dengan doa dan sebagainya lah. Dan akhir sekali baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah saya doakan sama-sama lah kita doakan moga-moga mereka semua diberi kesihatan insya-Allah. Sama juga untuk kita semua ni lah. Moga-moga kita sentiasa dibekalkan kesihatan yang baik insya-Allah. Baik. Sebentar saya buka dulu. Okey. Jadi insya-Allah kita akan sambung sehingga ayat 94. Ngam-ngam ni, ngam-ngam skrin, muat-muat skrin. Humuz zalimun sehingga ayat 94. Boleh nah? Tengok ayat di handphone je. Okey, boleh, tak ada masalah. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, jom sama-sama kita akan baca dulu ayat yang kita nak bedah hari ni, 92 hingga 94. InsyaAllah. Baik, semua dah sedia ke? Jadi jom kita mulakan. Tuan-puan pastikan berada dalam keadaan yang selesa ya. Kemudian jangan lupa tajdid niat kita, betulkan niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah mudah-mudahan kita dipermudahkan. Segala pembelajaran kita, ilmu mudah masuk, hati ni sentiasa tenang, jiwa lapang insya-Allah. Baik, dah sedia semua? Kita mulakan kita baca sama-sama. Ready semua? Tarik nafas dalam. Kita mulakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Baik, InsyaAllah kepada sahabat-sahabat yang baru masuk, teruskan share macam biasa. Teruskan bantu saya tekan butang share, InsyaAllah. Baik, jadi selesai ayat untuk bacaan kita ayat 92 hingga 94. Jadi kita teruskan agenda kita, iaitu sesi bedah membedah. Alright, dah sedia ke semua? InsyaAllah. Ayuh kita mulakan ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, awal-awal pun kita dah kena dengung tuan-puan pada ayat 92 ni. Pertemuan nun mati dengan ta, hukumnya ikhfa haqiqi. IKH. Ikhfa haqiqi. Jadi nun mati bertemu ta dan huruf ta huruf yang nipis, maka dengung kita turut nipis. Dan kalau cerita martabat, ianya berada pada martabat a'la, martabat tertinggi. Sebab apa? Sebab makhraj nun mati dengan ta paling dekat lah, kalau nak dibandingkan dengan huruf yang lain. Baik, so bunyinya nipis je. Lan tanalul lantana. Boleh? Dapat tak bunyi dia? Baik. Na dua harakat ma asli. Untuk na dua harakat ma asli. Ya, ni alif mat sebelumnya pada atas. Kemudian lul. Kat sini ada iltiqa sakinai ni. Waw mat bertemu dengan lam sukun. Jadi huruf mat ataupun kita kata sukun bertemu sukun tak boleh baca kan? So huruf waw mat ni digugurkan bunyinya. So lam dari depan tu terus masuk pada lam yang sukun. Lul. Lan tanalul birra. Dan untuk lul ni alif lam qamariyah. ALQ. Birra. Ra kita baca dengan tebal, ya, tafkhim. Sebab apa?
Sebab ra berbaris atas. Kemudian ha pedas. Ha. Okey, sempitkan di bahagian tengah kerongkong kita. Ha. Hatta. Baik. Kemudian huruf ta yang bersabdu. Pastikan kita jelaskan juga. Maksud saya sempurnakan sabdu di situ. Kemudian panjangkan dua harakat. Birra hatta. Birra. Okey, ra satu harakat. Hatta. Hatta. Baik. Boleh. Ta dua harakat mat asli. MA. Nun mati bertemu fa. Sekali lagi kita jumpa ikhfa hakiki. Jadi ni pun sama tuan-puan. Kita sembunyikan nun di sisi huruf fa. Dan huruf fa ni huruf yang nipis kan. Jadi dengung pun nipis. Tunfi. Tunfi. Cuma jangan kosong. Tu. Pastikan bunyi hidung. Tunfiqu. Tunfi. Tunfiqu. Boleh? Dapat kot bunyi dia. Pastikan ada unsur dengung tu lah. Kan kita kata dengung dua harakat kan. Jadi bila kita nak ringankan ataupun kita nak nipiskan dengung tu, jangan sampai hilang bunyi dengung lah. Tu. Hatta. Tu. Pastikan bila kita picit hidung tu ada bunyi dengung. Kan? Ada bunyi sangkut tu, insya-Allah betul lah tu. Baik, qu dua harakat mat asli. Huruf qaf tebal selamanya tuan-puan. Muncung bibir ketika berbaris hadapan. So ni MA mat asli. Huruf mat dia kat sini. Kemudian mim ma. Baik, ada dua benda yang kita kena fokus kat sini. Pertama, mim yang bersabdu kita kena dengung. Wajibul gunnah. Kemudian panjangkan pula dua harakat. Mimma tuhibbun. Tuhi. Ha baris bawah hi. Pedas ya. Kemudian ba yang bersabdu pun sama. Settlekan, sempurnakanlah. Tuhibbu. Kemudian bun ni kalau kita berhenti dia akan jadi ma'arid disukun. MAL. Kan sebab ada waqaf jaiz kat sini. Nampak tak? So bila kita berhenti tak ada masalah, boleh lah. Cuma dia akan jadi ma'arid disukun. Tu je. Tuhibbun. Ma'arid disukun. Baik, seterusnya kita sambung lagi. Wa ma tunfiqu. Baik, kat sini ma asli. Nun mati bertemu fa. Sekali lagi ikhfa hakiki. IKH. Wa ma nun mati bertemu fa. Ikhfa hakiki. Dan kita nipiskan dengung. Okey, tidak terlalu tebal lah. Sebab fa ni bukan huruf tebal. Kemudian martabat di pertengahan. Awsat. Martabat pertengahan. Dia tak jauh, dia tak dekat. Dan dari segi praktikalnya, tak susah, tak senang. Macam itulah kita nak faham. Itulah maksud awsat, pertengahan. Di tengah-tengah. Tak susah, tak senang. Makhraj, tak jauh, tak dekat. Dia ada dua sudut kita boleh pandang situ. Baik, qu mat asli. MA. Dan di sini kita tengok waw mat sebelumnya baris depan. Jangan lupa huruf qaf tebal, ya. Huruf qaf tebal. Dan sekali lagi ikhfa hakiki. Nun mati bertemu shin. Nun mati bertemu shin. Kat sini pun sama, dengung dua harakat juga. Cuma kita kena jelas bahawa huruf shin ni dia tengah lidah. Jadi mungkin rasa susah sikit. Min sya wa ma tun min. Nampak perasan tak beza dia? Min wa ma. Saya ambil daripada sini Cuba perhatikan. Sama-sama ikhfa hakiki, sama-sama awsat, sama-sama nipis. Tapi yang menjadi orang kata bunyi yang agak ketara bezanya tu disebabkan kedudukan makhraj. Fa ni di bibir. Wa ma tunfiqu min sya min
Sebab apa? Sebab apa tu jadi gitu? Sebab kedudukan makhraj lah. Walaupun dia sama-sama awsat. Sebab tu kita tak boleh bergantung semata-mata pada teori saja. Kan kalau kita kata awsat, adakah bunyi dia sama? Tidak juga. Apa pun dia bergantung kepada makhraj. Macam shin ni kan dia tengah lidah kan. So bezalah dengan huruf fa. Fa ni bibir. Tufi. Jadi sebutan kita tu lebih menjurus kepada bahagian hujung ni lah, bahagian bibir kita. Kalau shin dia masih lagi dalam. Tunfiqu min syai'in. Nampak? Kan? Ada beza tu. So tuan-puan kalau dapat bezakan tu alhamdulillah lah. Tapi dua-dua ni sama je syarah dia. Ikhfa' haqiqi. Okay, ikhfa' haqiqi dibaca dengan tarqiq. Maksud tarqiq ni nipis, ataupun kita erti kata lain dengung yang nipis. Okay, sebab dua-dua ni huruf nipis. Kemudian awsat. Dua-dua awsat. Bila kata awsat ni pertengahan lah. Macam saya sebut tadi kan. Dia tak jauh, dia tak dekat. Tapi akhirnya walaupun semua tu sama, tapi bunyinya ada beza. Okay, ada beza. Faham ke ni? Boleh nah? Baik. Kemudian syai. Syai ni bukan malu bacaan lin. BL. Syai bacaan lin ya yang sukun sebelumnya dari atas. Kemudian tanwin bertemu fa, ikhfa' haqiqi. Banyak kita jumpa ikhfa' ni tuan-puan Ikhfa' haqiqi. Tanwin bertemu dengan fa. So bunyinya sama. Min syai'in. Samalah macam bunyi fa kat atas tu. Tunfi. Baik, boleh. Fa'in. Nun bersabdu. Wajibul gunnah. Kalimah Allah. Alif lam syamsiyah. Fa'in. Wajibul gunnah. Nallah. Kalimah Allah kita baca tebal tebal sebab sebelumnya nun baris atas. Tebal kalimah Allah tu sebab sebelumnya baris atas pada nun tu lah. Baik, kemudian habihi. Hi kita baca dua. Hi kita baca dua. Ni. Dua harakat. Nama hukumnya maksilah qasirah. MSQ. Maksilah qasirah. Bihi alim. Baik, huruf ain macam biasa ain. Lim kita panjangkan 246. Ma'arid li sukun macam biasa. Fa inna Allah bihi alim. Fa inna Allah bihi alim. Okey, dapat. Selesai ayat 92. Kita pergi pada ayat berikutnya. Kullu ta'amika. Huruf kaf, tuan-tuan dan puan, pastikan kita tak tertukarlah dengan huruf qaf kan. Bila kita takut nanti kita terlalu menjaga sangat makhraj, terlalu menjaga-jaga sangat, sehingga berubah bunyi dia. Kullu ta'a. Qul. Jadi huruf kaf ni biasa je huruf K. Ku. Kullu. Muncung bibir dua-dua sebab baris depan kan. Kaf baris depan, lam pun baris depan. Lam tu bersabdu. Kullu ta. Masuk pada ta yang bersabdu ni pula. Jadi kat sini hukumnya alif lam syamsiyah. Kullu ta. Huruf ta tebal ke? Tebal. Sebab apa? Sebab huruf ta ni memang bersifat tebal selama-lamanya. Jadi nak masuk tu, lu tu nak masuk ta, terus tebal. Jangan pergi bunyi ta dulu. Jangan pergi bunyi dal dulu. Kullut ta. Kullut. Bunyi lut tu. Lut. Jadi kaedahnya macam mana? Kena faham sifat lah. Huruf ta ni kan bersifat itbaq. Terangkat sebahagian besar lidah kita ni ke langit. Kullut. Mulut kita tu dah ready dah. Kullut ta. Penuh dah mulut kita tu. Waktu nak masuk lut
waktu lut tu dah rasa dah tebal tu. Dia bukannya masuk bunyi ringan dulu. Kulut to, baru nak sebut to tu baru tebal. Dia tak berapa nak menjadi sangat, tuan-puan. Boleh nak? Kullu ta'ami kana. Kullu ta'a. Ta satu harakat, dua lah. Mat asli ya. Ni alif mat sebelumnya baris atas. Mika ka mat asli. Nahilla. Baik. Tanwin bertemu dengan lam. So kat sini idgham bila gunnah lah. Sekejap saya tulis dulu mat asli. Okey, tanwin bertemu lam, idgham bila gunnah. IBL lah saya tulis ya. Hilali. Tanwin bertemu lam. Idgham maksudnya memasukkan ataupun menggabungkan bunyi tanwin ke dalam lam. Masukkan tanwin ke dalam lam. Hilal bi ghairi gunnah. Bila gunnah tanpa dengung. Hilal li bani. Boleh? Baik, ba satu harakat. Kemudian ni kita panjang. Sebab apa panjang? Pertama, kita dah memang kenal simbol ni kan. So kita tahulah panjang. Cuma nak tahu kadar dia, kena tengok dia bertemu dengan siapa. Dia bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Jadi kat sini libani satu, Israel satu kalimah. Jadi kat sini kita sebut apa? MJM, mat jaiz munfasil. Kemudian Isra'i. Ra pun sama, kita panjang. Huruf mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. Jadi kat sini MJM. Kadar sama je, 4 ataupun 5 harakat. Cuma yang bezanya nama tu. Kan? Nama tu yang beza. So, tuan-puan kalau yang dah hafal tak ada masalah lah. Cuma kalau yang baru-baru tu tak apa. Dapatkan dulu kadar harakatnya tu. Nanti insyaAllah kita duk follow kelas ke, ikut sharing tajwid ke mana-mana kelas pun, insyaAllah lama-lama kita dapat tu. Untuk hafal kan nama dia. Baik, I pula 2 harakat. Tuan-puan nak sebut mat badal boleh, nak sebut mat asli boleh, nak sebut syibih badal pun boleh. Kalau ikut nakkan ketepatan dia, kita kata syibih badal lah. Kan, dia menyerupai mat badal, tapi hakikatnya dia mat asli je. Dia mat asli je, tuan-puan sebab ada je yang istilahkan ni mat badal juga, asalkan dia hamzah. Kan, sebab dia berpegang begitu. Cuma kalau kita sebut mat asli, kalau ikut tepat dia mat asli lah. Ataupun syibih badal. Syibih ni dia sebagai gelaran je. Syibih ni maksudnya menyerupai. Dia mat asli. Okey. Tapi kan dia sebabkan dia hamzah, jadi takut orang fikir dia mat badal. Sebenarnya mat badal ni berada di awal kalimah, faham tak? Kan? Mat badal ni berada di awal kalimah. Dan kenapa istilah syibih tu datang? Supaya dia sebagai penyelamat lah, istilah penyelamat, supaya orang tak keliru dengan mat badal itu je. Jadi kalau ikutkan I tu mat asli je, sebab dia memang dalam orang tahu originalnya disebut begitu kan. Israel. Boleh? Faham kan? Baik. So nak tulis apa kat sini? Tak apa, kita tulislah yang ikut yang tuan-puan faham kan. Syibih badal boleh, tak ada masalah. Nak tulis mat asli pun tak ada masalah. Okey, sebab benda yang berkaitan dengan istilah ni, selagi mana kata guru saya, selagi mana dia tidak mencacatkan makna perkataan, bukan makna tu, maksud saya dari sudut penamaan tu, dia tidak ada yang kontra kan. So tak ada masalah. Okey. Israel mat wajib. Oh, saya salah tulis MJ. Sorry. Ni saya padam balik tuan-puan Tadi saya salah tulis. Sepatutnya ni apa? Mat wajib MW. Saya tulis J tadi. Tu mat wajib bukan mat jaiz. Israel. Panjang sama je 2 harakat. Lainlah kalau kita bicara tentang qiraat lain kan. Sebab tu dia agak kita kata diringankan berkaitan dengan istilah tu tadi. Sebab dalam qiraat kita macam mana keadaan pun dia tetap baca 2. Cuma qiraat lain ada yang baca panjang kan. Begitu. Baik, kita sambung. Illa ma harrama. Illa ni 2 harakat mat asli.
Okey, illa mat asli, ma pun mat asli, harra. Ra kita tebalkan sebab baris atas. ma harra. Ra tebal. Isra. Sekali lagi kita jumpa ra panjang mat wajib. Mat wajib muttasil. Illa ma harrama Isra'ilu ala nafsi. Ilu. Untuk ini samalah. Nak sebut MS mat syibih. Mat yang menyerupai badal. Boleh nak? Kalau kita baca tak cukup harakat sebab tak cukup nafas, apa hukumnya Ustaz? Tak boleh gitu. Kalau tak cukup harakat, kena berhenti tempat yang kita mampu untuk baca lah. Gitu. Boleh nak? Contohlah kan. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israel. Berhenti situ. Kita tak cukup nafas. So, apa yang kita nak kena buat ialah berhenti pada tempat yang kita boleh berhenti lah. Macam tu. Bukan dengan kita menyingkatkan kadar harakat. Semata-mata untuk kita kata nafas tak cukup. Jadi dia tak boleh gitu. Sebab bila kata kita memendekkan harakat ni, benda agak bahaya lah. Sebab kalau bayangkan kalau mat asli patutnya baca 2 tapi kita baca 1. Macam ni kan. Saya kena bagi contoh. A ni 2 harakat. Ka ni 2 harakat. Jadi bila kita kontotkan harakat, kontot kan, kita pendekkan harakat, takut nanti kita membuang huruf lah. So jadilah lahnu jali, kesalahan besar. Kullu ta'ami kana hillan li bani. Jadi bimbangnya jadi begitu. Boleh nak? So soalan kepada puan tadi, kalau tak cukup nafas, bukan penyelesaian dia bukan kita memendekkan harakat, tetapi kita berhenti pada kemampuan kita. Asalkan kita berhenti habis cukup satu perkataan tu. Ya? Boleh? Menjawab soalan ke? Puan Nuraini Adnan, insyaAllah. Baik, kita teruskan lagi. Lu ala. Lu satu harakat. La mat asli. La mat asli. Ni alif mat kecil ni. Nafsihi. Hi panjang 2 harakat juga. Nafsihi mat silah qasirah. MSQ. Okey. MSQ. MSQ. Kalau guna hamzah mendahului huruf mat badal. Mantap. MSQ. Baik. Maksilah qasirah. So maksilah qasirah ni panjang 2 harakat juga. Sama je macam mat asli tuan-puan. Kadar dia kadar dia. Saya bercerita tentang kadar. Cuma nama hukum lah berbeza. Sebab ianya panjang ketika silah. Saya dah pernah explain dah sebelum ni. Dinamakan maksilah ni sebab apa? Sebab berlakunya 2 harakat itu ketika sambung je. Ketika silah. Ala nafsihi. Bila nak sambung baru jadi. Kalau kita berhenti, ala nafsi. Nampak tak? Dah tak ada dah bunyi mat. Sebab tu nama dia maksilah. Dia bukan mat asli. Namanya maksilah. Maksilah qasirah. Maksilah qasirah. Boleh? Bacaan mat 2 harakat yang berlaku ketika silah. Silah ni maksudnya sambung. Okay, ketika sambung dan dibaca dengan qasrun 2 harakat. Baik. Min qa. Nun mati bertemu qaf, ikhfa haqiqi. Nun mati
bertemu qaf, ikhfa haqiqi. IKH. Min qabli an tunazzala min Baik, untuk qaf ni kan huruf tebal. Jadi ikhfa hakiki kat sini dibaca dengan tafkhim, dengan tebal. Ya, dibaca dengan tebal. Dan martabatnya berada di bawah sekali, ataupun kita kata paling rendah. Martabat adna min qa, dia jauh makhraj dia ke dalam tu. Min qa, boleh? Min qabli an tunazzala. Tu nun mati bertemu ta pula, ikhfa hakiki juga, tapi bunyi bezalah. Kan ni sama-sama ikhfa ni tuan-tuan, tapi ada beza bunyi dia tu. Berdasarkan apa? Kedudukan makhraj, berdasarkan kita kata sifat. Huruf qaf kan bersifat tebal, ta ni nipis. Min qa antu, nampak tak? Dia ada dua beza tu. Min qabli an, min qabli an, antu nazzalat tau. Boleh. Kemudian ba yang mati ni tadi qalqalah sughra. Ba qalqalah sughra. Tunazzalat ta, latta. Baik, kat sini alif lam syamsiyah, betul kan? ALS. Jadi latta, masuk betul-betul lah lam kepada ta bersabdu tu. Taura, tau bacaan lin, tau bacaan lin. Sorry, salah tulis. BL bacaan lin. Ra ma asli, ataupun bila kita berhenti jadi ma'arif disukun lah. Taurah. Nampak tak? Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk ta marbutah ataupun ta yang tertutup, marbut ni maksudnya yang diikat, terikat. So macam inilah rupanya yang kita sebut ta tertutup ataupun ta marbutah bahasa Arabnya. Jadi bila kita berhenti, saya rasa semua maklum, memang kita akan berhenti dengan bunyi huruf ha. Ha simple bukan ha pedas. Taurah, tidak. Taurah, gitu je. Kemudian ada waqaf jaiz kat atas ni, kita boleh berhenti macam biasa. Nak berhenti boleh, nak sambung boleh sebenarnya, ikut pada kemampuan kita. Cukup nafas, sambung je lah. Tapi kalau saya berhenti je. Kan ada tempat berhenti, kita berhenti. Baik. Qul fa'tu. Untuk qaf tebal, matikan lam. Qul, jangan lantun ataupun tawallud, kita beranakkan. Qul. Pegang makhraj lam. Qul fa'tu bitawra. Fa. Baik, untuk hamzah ni pastikan kita tahan suara betul. Fa pun samalah, tidak diberanakkan. Fa'tu. Qul fa'tu, nampak bunyi syak. Qul fa'tu, cuma tak perlu kita terkejutkan dia lah. Qul fa'tu, kan, usah dilonjak-lonjakkan suara lah, biasa aja. Qul fa'tu bitawrati. Tu mak asli MA. Ni huruf ziyadah tuan-tuan. Alif yang ada bulat kat atas ni tak perlu kita baca ni. Abaikan. Dia ada pada tulisan tu, dan pada bacaan memang tiada. Dan apa nak buat? Abaikan. Fa'tu bitawra. Bitta. Alif lam qamariyah. Sorry, alif lam syamsiyah. Bitawra. Tau ni bacaan lin, BL. Ra ma asli tebal. Betul MA. Banyak hukum ni. Okey. Bitawrati fatluha.
Baik. Lu mat asli MA. Cuma ta ni jangan lupalah. Kita tahan suara dulu. Fat. Lepas tu baru ada udara yang mengalir. Fat. Itu yang kita panggil hams. Fat. Fat. Bit-tawrati fatluha. Panjang 4 atau 5 harakat. Kat sini hukum dia apa tuan-tuan dan puan? Mad jaiz, betul tak? Mad jaiz munfasil. Pertemuan huruf mad dengan hamzah dalam 2 kalimah. Pertemuan huruf mad, alif mad tu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Baik. Nun mati bertemu kaf. Nun mati bertemu kaf, nun mati bertemu ta. So kat sini ada 2 hukum ikhfa hakiki. Dan dua-dua ini perlu dibaca dengan nipis. Sebab huruf kaf nipis, huruf ta pun nipis. Cuma martabatnya berbeza. Yang mana huruf kaf ni berada di martabat yang paling rendah. Martabat adna. Sebab nun mati, nun dengan kaf makhraj dia jauh. Nun dengan ta makhraj dia dekat. Jadi kaf kita sebut martabat adna. Untuk ta kita sebut martabat apa dia? A'la. Itu sahaja. Tapi saya ulang sekali lagi lah, saya selalu sebut benda ni kepada mereka yang beginner, yang masih lagi belum jelas dengan istilah martabat-martabat tu, tak apa. Tak apa. Sebab benda ni dia perlukan proses lah nak faham kan. Macam saya sebut ni sebabkan saya meraihkan pelajar-pelajar kita saya yang ada dalam ni. Kita nak refresh. Okay. Baik. So kalau kita jawab ikhfa hakiki saja pun dah memadai lah. Ya. Cuma dengan kefahaman tentang martabat, kedudukan makhraj dan sebagainya, dia menghasilkan kefahaman yang baik dan praktikal yang baik untuk kita sebenarnya. Itulah tujuannya saya cerita. Baik. Beza ke bunyi dua-dua ni? Tuan-puan dengar. Kemudian respon di ruangan komen. Ada beza tak? Fatluha in kuntum sadiqin. Saya ulang sekali lagi. Perhatikan pada 2 hukum ikhfa ni. Fatluha in kuntum sadiqin. Waalaikumsalam Tuan Kamarul. Silakan. Tolong share sekali ya. Okey tuan-tuan dan puan, ada beza tak? Ada dengar perbezaan tak bunyi ikhfa tu? Kedengar sama je. Kalau ada yang dengar sama pun sebenarnya itu bukan isu besar. Dia sebab itu dia mungkin tak terbiasa lagi kan dengan pendengaran, sebab dia punya beza tu tak jauh pun tuan-tuan dan puan. Tak ada ketara sangat pun. Alright. Boleh tahu beza kan? Baik, alhamdulillah. So kalau dengar bunyi dua-dua nipis tu dengung tu. Cuma yang beza tu sebab kedudukan makhraj. Dua-dua dengung nipis. Inku kuntu. Itu beza dia. Jauh, bunyi jauh. Inku kuntu. Nampak tak? Itu yang kata martabat tu. Adna pada kaf, maksudnya martabat yang jauh. Adna paling rendah sekali. Sebab apa? Makhraj jauh. Nun dengan ta makhraj, nun dengan kaf makhraj dia jauh. Kemudian nun dengan ta makhrajnya dekat. Jadi sebab tu wujudnya istilah a'la, adna tu. Boleh? Disebabkan kedudukan makhraj. Bezalah. Dia tak adalah beza teruk sangat. Kan sikit je. Sama lah ni. Nun dengan kaf. Nun dengan qaf. Inku. Minqa. Inku. Minqa. Sedangkan qaf dengan kaf ni makhraj pun lebih kurang je. Masih lagi dalam status pangkal lidah. Betul tak? Kalau kita cerita makhraj lah. Tapi sebabkan beza sifat dia pula. Qaf ni isti'la.
Dan kaf ni istifal. Jadi macam itulah. Boleh nak? InsyaAllah lama-lama kita faham lah tu. Siapa yang dah faham, Alhamdulillah. Kan? Siapa yang belum lagi, tak apa. InsyaAllah pelan-pelan. Nanti lama dapat tu. Jangan risau. Scan dengan telinga. Ya. Baik, mim mati bertemu sad. Dah tulis siap dah. Laju kawan-kawan kita ni. Mantap. Mim mati bertemu sad ni betul izhar syafawi. Kita jelaskan makhraj dan sifat mim. Kemudian sa tebal samanya dan dibaca mat asli lah. Mat 2 harakat. Tebal. Sa. Jangan tertukar Sa. Kita sebut sa tu dah betul dah. Cuma kalau dia tak berapa sampainya bunyi tuan-puan. Jadilah macam ni. Kuntum sadiqin. Kuntum sa. Nampak bunyi sa. Sa tu satu. Kelantan sa. Ke Ganu? Nak sa. Bukan sa. Sa. Beza tu. Itu kata itbaq. Itu penting sifat huruf tu. Ada daftar belum? Kita punya seminar sifat huruf, insyaAllah. Baik. So, huruf sa' tebal. Fatluha in kuntum sadiqin. Sadi, dal baris bawah di, biasa je ni pesqin, qi qi, tebal. Kemudian matikan penghujung perkataan ni dengan ma'arif sukun. MAL. Sadiqin. Okay, boleh? Ma'arif sukun, betul. Ganu Ustaz. Oh, Ganu Baik. Thank you. Baik, habis ayat 93. Jom insyaAllah kita nak bedah satu lagi ayat. Semua okey lagi ke? Sila komen, sila tuliskan di ruangan komen. Masih semangat. Kita nak tengok betul ke semua semangat ni. Tuliskan tuan-puan di ruangan komen. Masih semangat. Kalau tuan-puan tulis masih semangat, saya pun akan lagi semangat. InsyaAllah. Kepada yang baru masuk, jangan lupa bantu saya. Tolong share-sharekan dulu live ni. Boleh? Kita ajak ramai-ramai lagi untuk kita punya sharing santai. Sharing tajwid santai ni insyaAllah. Masih semangat. Terbaik. Puan Raziah masih semangat. Puan Nuriah, Puan Suzi, Puan Agi Jangmi, Puan Azizah, Puan Nazrina, Tuan Tajamani, Nur Zainah. Masya Allah. Tak boleh nak sebut nama. Banyak benar. Kepada semua yang respon, terima kasih. Baik, jom. Last satu ayat lagi. Sampai ayat 94. Faman iftara 'ala Allah. Okey. Famanif. Matikan fa macam biasa tuan-puan. Nifta. Huruf ta pada atas macam biasalah. Ra kita baca 2 harakat. Tebal Ra ni kita baca tebal. Kemudian mat asli. Faman iftara. Tara. Ra. Boleh? Belum faham sangat sebab baru join. Puan Siti Mariam, insyaAllah. Jangan risau. Pelan-pelan. Awal-awal memang gitu. Tanyalah sahabat-sahabat lain tu. Banyak yang berpengalaman macam puan juga. Kata first kan. Jadi insyaAllah. Teruskan follow pelan-pelan insyaAllah. Nanti kawan-kawan kita bagi semangat kat puan. InsyaAllah. Jom kawan-kawan kita bagi semangat kat sahabat-sahabat baru kita insyaAllah. Boleh dah? Puan Nani tengah uli donat. Tak apa. Nanti post. Post satu satu set. Baik. Faman iftara. Ra ingat tebal. 'Ala Allah. Kalimah Allah ni. Lafzul jalalah. Bila sebut lafzul. Lafaz. Maksudnya lafaz lah. Jalal. Kalimah. Maksudnya jalal ni dia bersifat keagungan agung. Kalimah agung iaitu kalimah Allah Subhanahu Ta'ala.
merujuk kepada kalimah Allah. Jadi kalimah Allah ni kita kena tebalkan. Dan kenapa dia tebal? Sebab sebelumnya baris atas, iaitu pada lam, bukan huruf. Okey, bukan sebab huruf, tapi sebab baris. Kalimah Allah tu ditebalkan sebab sebelumnya baris atas. Alallahil. Baik, untuk lam, okey, untuk lam, alif lam qamariyah, kaziba, huruf zal, jangan lupa keluarkan sedikit hujung lidah kita. Ni alif lam qamariyah. Huruf zal ni, saya tak tulis dah, tuan-puan boleh take note. Huruf zal, makhraj, keluar sikit hujung lidah. Boleh? فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ Boleh tuan-puan, nun mati nun mati bertemu ba, hukum dia apa? Ini mesti semua tahu ni. Legend. Ini satu hukum yang sangat dikenali. Nak sebut dikenali pun tersasul. Apa hukumnya? Okey. Iqlab. Mantap. InsyaAllah. Hikmah PKP Puan Nuriah. Daripada tidak boleh kenal, sekarang dah boleh faham. Alhamdulillah. Terbaik. InsyaAllah. Tu semua atas usaha puan sendiri tu. Terbaik. Iqlab. Alhamdulillah. Hukum iqlab So semua kenal nun mati bertemu ba. Jadi untuk hukum iqlab ni memang kita tahu bahawa akan adanya simbol mim kecil, ekornya menegak, ataupun kita kata ekornya ke bawah kan. Inilah dia rupanya yang kita tengok sekarang ni. Tu. Itu simbol merujuk pada hukum iqlab lah tu. Dia akan ada pada tanwin, ada pada nun. Dan macam mana dia boleh ada? Kalau berjumpa dengan ba. So, nun mati bertemu dengan ba ataupun tanwin yang bertemu dengan ba, hukumnya apa? Iqlab. Iqlab ni maksudnya tukar. Kita tukarkan bunyi nun kepada mim. Sebab tu dia letak mim kat situ. So, kaedah bacanya macam biasalah. Walaupun ada beberapa khilaf kat sini ataupun wajah yang boleh kita pilih. So, kita ambil yang satu wajah je yang mudah, iaitu baca dengan menutup bibir tanpa tekanan. Tutup je bibir macam biasa. Ya. Mim ba'di. Bukan tutup dengan tahap yang kamilah, bukan tutup sempurna. Mim. Kalau tak, nanti tak ada beza dengan idgham mislain ataupun idgham birunnah. Mim. Tak. Mim. Ala kadar je. Tutup je bibir. Cuma pastikan ada beza dengan wajibul gunnah. Jelas ke maksud saya ni? Faham kan? Tuan-puan pun dah biasa dah. Tuan-puan pun dah biasa dengar dah kan? Baik, kita sambung lagi. Ba'di dzalika. Huruf ain yang mati ni, pastikan kita tidak tahan suara dan tidak terlepas suara lah. Jelas tak? Mim ba'di. Mim ba'di. Mim ba'di dzalika. Mim ba'di. Huruf ain tu nampak tak? Mengalir sikit. Ba'di za. Untuk zal pula kita kena panjangkan 2 harakat. 2 harakat je mat asli MA. Kemudian hujung lidah keluarlah. Lika. Untuk kaf jangan lupa tuan-tuan puan, huruf kaf dalamnya tu bukan huruf hamzah tetapi kepala huruf kaf. Ingat yang saya colourkan tu, bukan huruf hamzah. Fa'ula. Fa beri atas, fa'u satu harakat saja. Kemudian la kita baca 4 ataupun 5 harakat. Untuk waw ni kita abaikan ya. Dia bukan huruf mat tapi dia huruf ziyadah, huruf tambahan. Fa'ula. So fa'ula. Terus waw yang ada bulat kat atas tu kita abaikan. Sebab namanya pun huruf ziyadah, huruf tambahan. Okey. Ain sifatnya mengalir. Ada pembetulan sikit Puan Radhiyah. Ain sifatnya tawassut.
Okey, pertengahan. Dia bukan rakhawah lah. Rakhawah tu mengalir. Ain dia tawassut. Dia mengalir tapi tidak terlalu mengalir dan tidak terlalu tertahan. Gitu. Boleh? Live setiap hari ke? Ustaz Puan Nuriah, kita live hari Isnin, Rabu, Khamis, Jumaat. Puan boleh masuk grup Telegram nanti. Ada link kat atas tu. Kita ada grup Telegram. So segala info akan diberikan dalam tu lah. Ataupun boleh tengok ni jadual bawah ni. Kan? Ada tulis episod ke berapa, surah apa kita baca. Kemudian ada tulis tak hari? Oh, hari tak ada. Sorry. Sifat mengalir tu betul rakhawah. Tapi tawassut ni maksudnya tidak mengalir, tidak tertahan. Di tengah-tengah. Boleh? Tak apa, pelan-pelan insya-Allah. Baik, faula la kita panjang. 4 ataupun 5 harakat, hukumnya MWM, mad wajib muttasil. Faulaika, huruf kaf pun sama. Ini bukan huruf hamzah tapi kepala huruf kaf. Boleh? Humuz zalimun. Humuz za. Baik, untuk za ni saya rasa semua maklum. Baik, kita cerita hukum asas dululah. Kat sini alif lam syamsiah kan, ALS. Humuz za. Cuma za tu saya nak pesan, pastikan kita tidak menipiskan bunyi dia. Waktu masuk tu, mim nak masuk ke dalam za tu, kita dah terus pegang sifat dan makhraj za tu betul-betul. Humuz za kan keluar ujung lidah kan. Tapi waktu masuk tu humuz za, humuz masuk tu dah ujung lidah tu dah keluar dah. Cuma kena ada kawalan sikit lah kan. Sebab kita tahu kita nak tebalkan, cuma takut nanti terover pula keluar lidah tu. Jadi bukannya keluar lidah tu yang menjadi keutamaan. Maknanya dia kena seragam. Sifat dia tu, makhrajnya, dia bukan dominan pada keluar lidah tu semata-mata. Tapi sifat isti'la itbaq, jangan lupa. Pada huruf za. Isti'la ni apa? Terangkat pangkal lidah. Bila kata itbaq ni apa? Lidah melengkung. Humuz zalimun faulaika humuz zalimun. Boleh? Huruf za tebal selamanya. Betul. Okey, tuan-tuan dan puan dapat tak? Kemudian mun kita baca ma'arid lis sukun 246. Ma'arid lis sukun 246. MAL. MAL. Baik, insya-Allah. So dah selesai dah tuan-tuan dan puan. Dah selesai dah kita punya sharing hari ni. Jangan keluar lagi tuan-puan. Saya nak bagi tahu, saya nak update sikit lah berkenaan dengan, sekejap lagi kita bertalaki sama-sama balik. Tuan-puan jangan keluar lagi, tunggu start sikit lagi. Kita dah habis dah bincang, sekejap lagi kita nak baca balik. Cuma sebelum kita pergi pada bacaan talaki ni, saya nak maklum tuan-puan, untuk kita punya pendaftaran seminar masih lagi dibuka. Pendaftaran seminar sifat huruf. Tadi kan kita cerita bab sifat kan. So kalau tuan-puan nak mendalami lagi berkaitan dengan sifat, insya-Allah kita akan adakan seminar pada 20 hari bulan. Siapa yang dah daftar, terima kasih saya ucapkan. Alhamdulillah. Sekarang ni kita masih lagi buka pendaftaran. Cuma untuk harga yuran dia bukan early bird lah. Kalau tuan-puan tengok yang kat bawah ni, tiket pendaftaran tu kan, sekarang ni harga yang atas sekali yang ada line kuning tu dah tak terpakai dah ya. Yang harga best buy tu, itu harga awal-awal kita buka dulu. Sekarang ni dia dah jadi harga normal. Harga normal yang tu lah. Premium RM59 dan yang light RM35. Untuk yang premium ni tuan-puan ada 8 tempat saja lagi. Saya dimaklumkan Cik Irfan ada 8. Kita ada 8 buah lagi buku. Alhamdulillah. So beza dia premium dengan light ni, beza ada buku fizikal ataupun tidak lah.
Kemudian adalah sedikit macam bonus yang kita akan dapat, group support, kemudian bookmark limited edition tu, buku nota kecil, cuba tengok yang kat bawah-bawah tu kan. Cuma perbezaan besar premium dengan light ni adalah buku fizikal. Premium ni kita akan post buku pada tuan-puan, modul kita akan post. Cuma yang untuk light tu, ya, untuk light tu kita bagi dalam bentuk file PDF lah. Jadi tuan-puan boleh print sendiri ataupun yalah, print sendiri dan terpulang nak buat macam mana, nak buat dalam bentuk buku scrap ke, terpulang. Idea masing-masing. Boleh. Ustaz, saya dah daftar light tapi belum bayar. Tak apa, insyaAllah. Nanti apa-apa berurusan dengan Cik Ifan kepada sahabat-sahabat yang baru masuk, kok nak cuba mendalami berkaitan dengan sifat huruf, boleh daftar. Ambil package light pun tak apa, RM35 pendaftaran. Tarikhnya 20 hari bulan nanti. Tarikh seminar hari Sabtu melalui Zoom meeting online, Zoom meeting, dan kita akan ada rakaman kepada mereka yang mungkin sibuk waktu tu ataupun kerja dan sebagainya, emergency dan sebagainya. Cuma memang saya galakkan untuk join waktu live tu lah kan. Tapi kalau tak dapat nak buat macam mana. Tapi yang bimbang kita sediakan juga rakaman buat tuan-puan untuk rujuk lah. Dia tak ada tempoh. Rakaman tu tuan-puan tengok lah sampai bila-bila pun. Okey, simpan dan tengok lah sampai bila-bila. Rasa nak rujuk balik, InsyaAllah dalam seminar sifat huruf ni nanti. So terima kasih sekali lagi kepada yang dah daftar. Yang belum daftar boleh daftar. Kita ada 20 tempat saja lagi. Kita nak cukupkan 20 orang lagi. So kalau tuan-tuan perempuan ada kawan-kawan yang rasa memerlukan pencerahan berkaitan sifat huruf, boleh roger lah. Ajaklah mereka. Cuma untuk yang premium tu ada 8 tempat lagi, insyaAllah. Ada 8 tempat lagi. So siapa yang belum daftar ataupun belum dapatkan, boleh dapatkan insyaAllah. Sebab kita nak buat proses pengeposan kan modul ni, so kita tak boleh lewat. Jadi hari ni tarikh 8 bulan 11, 8, 9, 10, 11, 12. InsyaAllah kita ada 5 hari lagi. Sebab kita tutup tutup pendaftaran ini pada 12 hari bulan. Kita tutup pendaftaran 12 hari bulan, ya. Kita tutup pendaftaran pada 12 hari bulan. So itu je lah. Kepada yang berminat nak daftar, sila tekan link di bawah ataupun atas. Cuba tengok. Kalau siapa pakai phone, dekat bawah tekan kat see more tu, ada link untuk tuan-puan dapatkan pendaftaran. Okey. Sebentar saya tolong bantu tuan-puan. Saya letakkan di ruangan komen. Tuan-puan terus tekan link ni. Sebelum ni kita ada buat ni kan, ada apa dengan sifat. Siapa join itu? Ada apa dengan sifat? Okey, tuan-puan yang nak join ataupun sahabat-sahabat yang baru masuk hari ni, yang nak daftar kan seminar yang saya sebut ni tadi, seminar SSH, seminar sifat huruf online ni, tuan-puan boleh tekan di cuba tengok di ruangan komen tu, saya ada letakkan nombor. Dia tulis kat situ, atau boleh hubungi tim kami. Tuan-puan tekan link tu. Tekan link tu. Nanti dia terus sampai kepada WhatsApp customer care lah di bahagian kami Zee Ngaji ni, insyaAllah. So nanti tim kami akan bantu untuk uruskan pendaftaran tuan-puan lah. Okay. So itu sahaja. Terima kasih sekali lagi kepada yang daftar. Siapa yang belum daftar, boleh daftar lah. Kita jumpa nanti dalam seminar itu nanti ya, InsyaAllah. Dah ambil package light pun okey tuan-puan, jimat sikit kan. Tapi siapa yang jenis macam tak kisah sangat berkaitan dengan yuran, nak, sebab kita buat ni sebab ada permintaan. Ada orang yang jenis malas nak print. Bukan maksud saya malas print, maksudnya kadang tak ada kelengkapan. Lepas tu malas nak keluar. Betul tak? Tambah waktu PKP ni kan. Tapi sekarang dah boleh keluar dah kan, tak ada masalah lah. Langkawi pun boleh pergi makan ikan siakap, betul tak? Takkanlah ni tak boleh. Gurau-gurau. Okey, jom. Baik, jom tuan-tuan perempuan. Kita rasa tak ada apa dah kot. So teruskan mendaftar, insyaAllah kita tutup pada 12 hari bulan nanti. Wallahu'alam. Kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan, tuan-puan boleh berhubung dengan tim kami lah, ya. InsyaAllah. Semoga dipermudahkan.
Ustaz, buku lama Semina Huruf sama tak? Lebih sama. Cuma ada sikit je saya tukar. Tak banyak sangat. Maksudnya kalau siapa yang pakai buku lama boleh top up je lah kat situ. Kan? Uh, InsyaAllah siapa yang berkenan nak belajar berkaitan sifat huruf ni boleh join. Okey, sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan puan, jom kita teruskan bacaan kita. Adakah tuan-puan masih ada ke ni? Ada lagi yang ke dah keluar dah semua? Ada insya-Allah. Okey, ayo kita baca bersama. Okey, alhamdulillah ada daftar Puan Rosmah sebentar tadi. Alhamdulillah. Pandai gurau dah Ustaz learning. Habis sebelum ni saya tak pandai gurau Sebelum ni saya serius ada orang kata saya garang. Betul ke saya garang? Allah. Okey, jom. Okey, fokus kita betulkan niat balik insya-Allah. Kita baca sama-sama. Bukan sama-sama, sorry. Kita talaqi dah, saya baca dulu. So nanti tuan-puan follow macam biasa. Ustaz, kalau peringkat kedai sama je dengan harga beli buku, lagi mahal. Ya ke? Itu kalau itulah maksudnya siapa yang print ni, kalau ada print sendiri jimat lah. Kalau pergi hantar kedai, kopi tu jugalah. Kami boleh dapat murah sebab kita buat banyak kan. Dia lain lah, dia punya pembikinan dia tu. Tak apa. Nampaknya kena beli print sendirilah. Nak jimat kan. Print pun dah nak 400-500 kan, yang basic biasa tu. Okey, jom. Dari tadi jom tak mula lagi insya-Allah. Tarik nafas dalam tuan-puan. Kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta تحبون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما
إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Selesai tuan-puan untuk pengajian kita hari ini. Jadi insya-Allah untuk next sharing tajwid hari Rabu nanti kita akan sambung ayat 90, 95, 96, 97. Ya. Bawah ni tinggal berapa ni? Okey, sorry. Kita 2 ayat je. Nanti kita sambung sampai ayat 96 je. Sampai ni. Sampai fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maknanya daripada ayat 95 ni, ayat 95 qul sadaqallah sampailah 'anil 'alamin. Boleh? Sampai ayat 96, 95 dan 96 insya-Allah. 97, sorry, 97. Dia punya nombor ni kat bawah. Sampai ayat 97 95, 96, 97. So tuan-puan boleh bedah siap-siap kat rumah nanti. InsyaAllah nanti hari Rabu kita semak sama-sama. Okay, on tak on? Alright, jadi insyaAllah 95 sampai 97 saya silap tadi. 95 sampai 97. 3 ayat. Tadi saya sebut 2 kan? Silap tu. 3 ayat. 95, 96, 97. Okey. So, itu sahaja untuk hari ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah. Jadi, jom kita tangguhkan dulu dengan bacaan doa tilawah. Sama-sama kita baca. 95, 97 hari Rabu. Betul. Jom sama-sama kita tanda tangan. Kita berdoa sambil kita mengalunkanlah. Baik, insyaAllah. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna wa
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, jadi selesai pengajian kita pada hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan kerana sudi bersama saya pada pagi ini, menemani saya dalam slot sharing tajwid ini. Kalau tuan puan tak ada, macam manalah saya ketika itu kan. Susahlah juga bercakap seorang-seorang. Jadi orang tak apa, dengan kehadiran tuan puan, alhamdulillah membuatkan saya rasa macam okey lah. Okey lah kan untuk pagi ini. So terima kasih saya ucapkan buat semua. Jazakumullah khairan jazak. Semoga Allah memudahkan segala urusan tuan-puan. Semoga Allah kabulkan permintaan tuan-tuan dan puan. Apa segala hajat tuan-puan nak lancar dalam bacaan Quran, insya-Allah moga-moga Allah permudahkan. Apa pun jangan berhenti untuk istiqamah dalam mempelajari ilmu Quran ni. Sebab apa? Biasalah dalam kita nak memulakan pengajian, pembelajaran apa, tak kisahlah apa pun, ilmu Quran ke ilmu apa-apa jua ilmu, memang kita akan hadapi kesukarannya. Tapi percayalah, bila kita dah faham nanti, di situlah wujudnya apa dia? Kemanisan, insya-Allah. Boleh tuan-puan? So teruskan santai tapi sampai, insya-Allah. Terus follow Easy Ngaji rapat-rapat tuan-puan. Boleh? Yang belum follow kita punya channel, tekan butang follow, insya-Allah. Terima kasih kepada penyumbang star, sahabat-sahabat semua. Jangan cakap macam tu, Ustaz, sedih saya. Allahu Akbar. Sedih asal tu. Tak ada apalah. Okey, itu saja. InsyaAllah kita tutup dulu dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Jadi insya-Allah itu saja daripada saya tuan-puan. Ampun dan maaf anda ada kekurangan dalam penyampaian saya. Yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu taala, dan yang kurang itu daripada saya sendiri. Ampun dan maaf juga andai kata-kata saya ini ada berbaur kesombongan, okey, berbangga diri, saya mohon maaf. Itu mungkin kekurangan daripada saya yang saya terlepas pandang. InsyaAllah saya cuba perbaiki. So tuan-tuan dan puan, saya doakan yang terbaik. InsyaAllah doakan kami juga di Easy Ngaji agar terus berkembang maju, insyaAllah. Dan jangan lupa doakan sahabat-sahabat kita yang tak sihat tadi ya. Okey. Itu saja. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Dan say thanks to Allah, ucapkan terima kasih kepada Allah SWT kerana sentiasa memberi nikmat ataupun cintanya ilmu ini masih lagi berada dalam diri kita. Minat ataupun cenderung pada cintakan ilmu ni masih lagi ada dalam diri kita. So itu semua daripada Allah SWT. So jangan lupa ucapkan syukur dan sentiasa berterima kasih pada Allah SWT. Saya undur diri dahulu. InsyaAllah jumpa saya lagi nanti pada hari Rabu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li walikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.
وجميل سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدورا ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل وكل الكون أنار بنور طه قمر سيدنا النبي قمر